Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sambungan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengangkutan aktif. Okey, sambungan untuk tajuk pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, kita akan tengok 4 ciri-ciri pengangkutan aktif. Yang pertama di sini, alright. So, pergerakan bahan molekul atau ion merentasi membran plasma perlulah menentang kecurunan kepekatan. Maksudnya di sini naik tangga. Okey. So daripada kecurunan kepekatan yang rendah kepada kecurunan kepekatan yang tinggi. Alright. So daripada kawasan yang molekul atau ion dia rendah kepada kawasan atau molekul ion dia yang tinggi. Okey. Untuk pengangkutan aktif perlukan tenaga iaitu ATP, iaitu adenosina trifosfat. Okey. So di situ adenosina ni bergabung dengan 3 molekul fosfat. Okey. So dari mana datangnya molekul ATP ni? Dia datang daripada respirasi sel. Okey, dekat mitokondria tu. Alright. So slide yang kedua. Okey. Ciri yang ketiga untuk pengangkutan aktif, dia perlukan protein pembawa. Okey, kenapa? Kerana dekat protein pembawa ada tapak yang spesifik untuk dia bergabung dengan ATP dan juga untuk dia bergabung dengan molekul-molekul atau ion-ion yang dia nak transfer tu. Alright. So, tu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat. Okey, yang ni cikgu dah sebutkan tadi. Protein pembawa mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Okey, protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya. Okey, yang ni maksud dia di sini ATP ni adalah terdiri daripada A dan 3 kumpulan fosfat yang lain, adenosina dan 3 kumpulan fosfat. Apabila ATP ni bergabung dengan tapak aktif protein pembawa, okey, ATP ni membentuk ADP. Okey. Dia tinggal 2 fosfat dan ikatan fosfat satu lagi ni dia akan bergabung dengan tapak protein pembawa. Okey. Bila fosfat ni bergabung dengan protein pembawa, okey, protein pembawa tu dia akan ubah bentuk dia. Okey, dia ada tenaga untuk mengubah bentuk protein pembawa tersebut. Okey, so itulah fungsi macam mana ATP tu boleh mengubah bentuk daripada bentuk protein pembawa yang sebelum ni macam lain kepada bentuk yang lain. Faham tak? Okey, so protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya. Okey, yang ni yang maksud saya tadi, ATP yang asalnya ada 3 kumpulan fosfat, apabila bergabung dengan tapak aktif protein pembawa, dia menjadi ADP plus fosfat. Okey, so fosfat ni lah yang akan bergabung dengan protein pembawa yang akan mengubah bentuk protein pembawa tersebut. Jadi kemudian molekul atau ion tu boleh bergerak merentasi membran tersebut. Okey, so next. Okey, pengangkutan aktif ni, okey, dia sama ada melibatkan pengumpulan ataupun penyingkiran molekul atau ion. Okey. So kawasan yang kita daripada kecurunan yang rendah kepada kawasan kecurunan yang tinggi. Yang kecurunan rendah tu kita kurangkan lagi, kita nak buang lagi. Yang tinggi tu jadi pengumpulan. Faham tak? Kan dia bergerak daripada rendah kepada tinggi. So kawasan kepekatan rendah tu akan jadi dia akan singkirkan molekul atau ion. Kawasan yang berkepekatan tinggi tu dia akan lagi banyak ion. Dia jadi pengumpulan ion atau sel. Okey. So protein pembawa yang terlibat dengan pengangkutan aktif ni biasanya kita panggil sebagai PAM. Okey. PAM ion natrium dan kalium. Iaitu PAM ni dia akan tolong transfer masuk dan keluar ion kalium dengan natrium. Yang nama PAM tu protein pembawa ni lah. Okey, protein pembawa kalau dalam pengangkutan aktif kita sebut PAM. Okey, kalau dia dalam resapan berbantu kita sebut protein pembawa je lah. Okey. And then misalnya dalam sel haiwan terdapat PAM natrium kalium. Okey. PAM natrium kalium yang mengangkut ion natrium ke luar sel dan mengangkut ion kalium ke dalam sel. Okey, kita akan tengok macam mana step dia. Step PAM ion natrium dan kalium. Okey, ini boleh tengok dalam buku teks kamu ada.
Okey, step yang pertama, kita akan tengok dulu kat mana kepekatan yang rendah, kat mana kepekatan yang tinggi. Okey, so sitoplasma dalam ni, kepekatan natrium dia rendah. Kepekatan natrium di luar sel tinggi. Okey, so jadi yang rendah akan pergi ke kawasan yang tinggi. Jadi natrium tu dia akan bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Okey, yang kedua, apabila natrium tu dah bergabung dengan tapak spesifik protein pembawa tu, dia akan ATP akan datang. ATP akan datang. So ATP ni akan change daripada ATP kepada adenose diphosphate dan fosfat. Ini yang saya sebutkan tadi. ATP bila digabung dengan protein pembawa, tapak pada protein pembawa, lepas tu dia akan tukar daripada ADP kepada P. Okey. P inilah yang akan menyebabkan fosfat, kumpulan fosfat inilah yang akan menyebabkan protein pembawa yang berbentuk V macam ni tadi, akan terbalik jadi bentuk V yang asal. Dia akan tukar bentuk protein pembawa disebabkan oleh kumpulan fosfat ni tadi. So apabila dia dah tukar bentuk, jadi senanglah natrium ni nak keluar. Natrium ni akan keluarlah pergi ke kepekatan yang tinggi tadi, kawasan kepekatan tinggi tadi. Alright. So nombor 4, pada masa yang sama, dua ion kalium yang dekat luar sel, di mana ion kalium kat luar sel kepekatan dia rendah. Ion kalium kat dalam sel kepekatan dia tinggi. Jadi dia akan attach dekat tapak spesifik dia dekat protein pembawa. Yang sama bentuk dengan dia. Dia tak pergi kat tempat yang tak sama bentuk dengan dia. Jadi dia attach dekat kawasan ni. Apabila dia attach kat kawasan ni, kumpulan fosfat tadi ni dia akan tinggalkan protein pembawa. Maksudnya kerja dia dah habis lah kononnya. So bila dia tinggalkan protein pembawa ni dia kehilangan tenaga. Jadi protein pembawa tadi asalnya bentuk dia yang macam ni, dia akan kembali ke bentuk asal yang mula-mula tadi tu. So ion kalium bolehlah masuk ke sini semula. So proses ni akan berlarutan lah sampai kita nak sampai proses tu habis dan tamat. Jadi itu tentang pump ion natrium dan kalium. Alright. Ada satu lagi contoh iaitu contoh pump proton. Pump proton. Apa itu pump proton? Pump proton ni berlaku dekat dalam sistem pencernaan kita, iaitu sel epitelium yang melapisi rongga perut. Pump proton. Bila kata proton ni dalam sains dia adalah berkenaan dengan hidrogen, ion hidrogen. Kita pump masuk ion hidrogen. Semakin tinggi kandungan ion hidrogen, semakin berasidlah sesuatu kawasan. So pump proton menyebabkan kandungan perut berasid. Jadi ingat tak saya pernah terangkan dulu, perut mestilah dalam keadaan berasid supaya dia dapat membunuh mikroorganisme yang masuk dalam perut kita. Mikroorganisme dalam makanan, dia akan sediakan medium berasid untuk tindak balas enzim. So jadinya perut ni mesti sentiasa dalam keadaan berasid. So macam mana nak buat dalam keadaan berasid? Ada gambar rajah dalam buku teks, tolong rujuk. Ini cikgu terangkan kat sini. So tenaga daripada ATP tadi dia akan attach dekat sel epitelium tu. So dia akan ubah bentuk hidrogen daripada dalam sel epitelium tadi. Akan diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Katalah ni sel. Ni dalam sel. So hidrogen kat sini sikit. Hidrogen kat sini banyak. Ni luar sel lah. Ni luar sel. Hidrogen dalam ni sikit. Hidrogen dalam luar ni banyak. Inilah luar sel ni lah kawasan perut kita. Jadi dia perlu memastikan kawasan ni sentiasa ion hidrogen ni banyak. Jadi pengangkutan aktif berlaku dekat sel epitelial ni. Hidrogen akan keluar ikut protein pembawa ke luar sel. So ini kita namakan sebagai pump proton. Kita pump proton tu keluar. Proton tu hidrogen lah. Bila kita pump keluar, bila banyak hidrogen kat sini, tinggilah keasidan kawasan tersebut. So ini penyebabkan pengumpulan hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. So setakat itu sahaja sebenarnya proses pengangkutan aktif. Ni ada gambar dia.
So, ini yang cikgu katakan tadi. Okey, ni dalam sel, ni luar sel. Okey, keperataan ion hidrogen tinggi. Okey, so pH rendah lah, maksudnya asid lah. Okey, so pH rendah, yang ni pH tinggi, maksudnya kurang berasid. Jadi, apa saja hidrogen yang ada dalam sel ni dia akan dibawa keluar melalui protein pembawa ni lah. Proses dia samalah tadi, ATP akan attach. Lepas tu bila fosfat dia attach, dia akan ubah bentuk, dia akan bawa hidrogen ke sini. Lepas tu fosfat dia pergi, dia akan ubah balik bentuk, dia ambil balik hidrogen pergi sini. Proses sama macam pump ion natrium tadi, cuma dia tak bawa hidrogen dari sini ke sini lah. Okey. Dia hanya bawa daripada dalam sel ke luar sel. Okey. So itu sahaja. Last sekali awak cuba tengok perbezaan dia. Okey, yang ni awak boleh baca sendiri. Okey, dah siap semua tengok semua benda ni. Jawab modul yang cikgu bagi sampai dekat perbezaan pengangkutan aktif dan pasif ni lah. Okey. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari.